Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Ish kembali ya. So pada hari ini Abang Ish ingin membuat satu study ya. Study case di mana kita membuat shopping ads menggunakan keyword ads dan juga menggunakan discovery ads So adakah bagaimana kita menilai sama ada keyword ads dan discovery ads kita tidak merugikan kita kadang-kadang sebagai seller kita terlalu gairah untuk membuat advertising sehingga pada satu tahap jumlah jualan dengan jumlah iklan membawa kerugian, di mana jumlah iklan menjadi lebih mahal daripada jumlah jualan anda, dan jika ditolak dari margin keuntungan anda rugi. So ini adalah contoh saya yang hari ini menjualan saya dapat. So mari kita lihat So di sini di sini kawasan ini kawasan ini saya satakan ni adalah calculation untuk mengira jualan anda. So dia terdapat harga asal, catatkan item saya RM69. Saya ada join free shipping dan juga 10% cashback. Setiapnya saya kena bayar setiap kali jualan. Saya kena bayar 4%, dan untuk 10% cashback saya kena bayar 3%, dan juga fee transisi yang wajib dibayar iaitu 2%. Totalnya adalah 9%, di mana harga setiap ni RM2.80, RM2.10, RM4. Harga jualan saya yang Shopee bayar kepada saya hanyalah RM62.80 sahaja. Shipping adalah percuma kerana saya join free shipping daripada pos laju. So mana kos saya? Saya punya kos adalah RM49. Bermakna setiap produk yang saya jual ini memberi keuntungan sebanyak RM20. Faham Saya pernah jelaskan dalam video saya terdahulu. Pastikan jika anda ingin membuat Facebook Ads atau ingin meninggikan jumlah iklan pada keyword ads terutamanya, pastikan jumlah margin keuntungan RM30 ke atas. Tetapi di sini saya untung RM20. RM20 pun boleh juga, tapi risiko Kenapa saya bagi risiko? Saya akan terangkan. So meaning harga kos saya adalah RM14. Saya akan untung sebanyak RM13.79 bersih jika saya jual produk ini tanpa melakukan iklan. Alright, jom kos iklan saya pada 21 hingga 25 bulan So 25 bulan saya ada sale, saya ada cut off. Artinya pada 21 bulan 2 hingga 25 bulan 2 saya tak ada sale. Ini sale pertama saya. Minggu ni agak minggu yang berduka citakan bagi kedai saya kerana tak ada sale Hanya ini sale yang pertama yang saya ada So keyword ad saya adalah berjumlah RM6.86. Manakala discovery ad saya adalah berjumlah RM1.70. So dan saya tidak menyalakan Facebook ads Facebook ads saya tidak menyalakan. RM1.70. Kita bagi keyword ads RM6.86. Ni dia. So di mana kalau kita lihat jumlah klik saya dah 26 orang tapi tanpa jualan. So artinya saya hanya membuat iklan secara kosong Manakala untuk discovery channel RM1.70, 28 klik saja, jualan tidak ada. Bermaksud jualan saya pada hari ini bukan berpunca daripada iklan keyword ads atau discovery ads ini, tetapi daripada pencarian secara organik. Sebab produk item in sebagai item ini adalah produk winning produk saya sebenarnya. So produk ini memang setiap minggu ada sale, dan kita lihat jumlah iklan saya dengan iklan ini dan ini telah menyebabkan margin untung saya hanya RM5.23 untuk minggu ni saja. Sedih So bagaimana itu amat penting jika kita hendak membuat ads, kita kena lihat dengan teliti dan study. Jangan sampai merugikan kita sebab kerugian ini akan menyebabkan kita tak balik modal atau orang Indonesia kata boncos, rugi iklan boncos. So
bagaimana untuk kita study So untuk keyword ads ni saya tidak menggunakan, bukan keyword ads untuk produk ini, tetapi lebih kurang ada 20 produk saya menggunakan keyword ads. Manakala untuk discovery ads ni pula saya menggunakan lebih kurang 30 produk saya membuat discovery ads. So nilai discovery ads saya ni tak ada impact sebenarnya sangat, kerana saya menggunakan setiap bit dia adalah 0.07 sen saja. Saya fixkan sini. Manakala untuk keyword ads pula saya menggunakan 0.12 sen untuk semua keyword ads saya. So artinya saya tidak mengalami kerugian tinggi lah, tetapi dengan bitnya rendah, peluang untuk mendapat pilihan pertama di homepage berbanding dengan orang yang menjual barangan-barangan yang sama seperti saya akan tinggalan sedikit lah. Okay, so bagaimana untuk saya mendapatkan jualan lebih tinggi? Kepada masa saya akan naikkan inilah, mungkin naikkan ke 20% untuk produk item A ni, sebab saya tak ada dapat order daripada minggu ni, daripada QS dan juga daripada discovery ads. Okay, inilah cara untuk kita study. So jika anda lihat, saya lihat daripada jualan ini, saya masih untung RM5.23 dengan jumlah iklan saya sebanyak RM6, berapa ringgit ni total ni, berapa ringgit saya tak nampak. Mari kita tengok, RM8.56. Saya bisa untung lagi dalam RM5 adalah okey lah, okey, tapi masih ada keuntungan lagi. So saya tidak rugi apa-apa di sini. So saya akan teruskan juga menggunakan keyword ads dengan juga keyword ads, walaupun item yang jual ini adalah daripada organic search daripada pelanggan lain. Bila cari jumpa saya punya iklan ni lah, so dia beli. Okay, so kemungkinan besar saya akan apa yang saya buat, saya akan study balik discovery ads. Saya tak mau study sebab 0.7 sen dengan RM1.20 dengan 30 produk saya kata tadi, tak perlulah saya uruskan, saya akan kekalkan saja. Tapi untuk yang ini, saya akan study balik dan tengok semua keyword ads saya, yang mana yang tidak mempunyai, yang mana punya ini mungkin ada keyword ads yang tinggi, saya akan tutup dan cuba produk lain. Itu cara dia. Kita jangan kekal dengan lihat macam ni, alamak bahayanya, kita tahu kita kerugian ni, kita menuju ke arah kerugian ni. So kita jangan kekalkan dengan iklan yang ada, kita kena tutup iklan lain dan buat iklan lain. Tengok macam mana, kena study. So apabila anda buat iklan, anda harus study setiap hari. Tengok, jika tak ada sales tapi kos iklan anda tinggi, takkan awak nak biarkan? Awak kena study balik, tengok keyword ads kamu, adakah keyword yang kamu guna betul? Adakah harga yang barang yang kamu guna keyword sini adalah lebih mahal berbanding dengan pihak lain? Anda kena lihat semua sekali, baru anda boleh dapat keuntungan. Jangan membuat shopping ads membuang duit saja, bahaya. Always di study. So walaupun saya ada untung RM5.23, tapi saya risau sebab saya tidak ada apa pembelian order daripada keyword sini. So saya akan study balik keyword ads saya pada hari ini, mana-mana iklan yang tidak sesuai saya akan buang, dan saya rasa atau ada potensi saya akan naikkan sedikit. Tapi sekarang saya tidak akan naikkan lah. Saya akan buang beberapa iklan yang keyword ads saya ini dan cuba merendahkan lagi kos kat sini. Itulah cara yang terbaik yang saya akan buat lah, sebab rasa-rasanya bahaya. Saya harap semua faham apa yang saya terangkan di sini. Okay, so inilah, saya amat mementingkan untuk semua salah sentiasa tracking kos iklan anda dengan kos order anda. Saya mencanangkan anda ambil ini Excel point ni, jadikan sebagai base untuk anda mengira kos anda. Ini saya kasih free ni untuk anda. So gunakan ni, harga asal berapa semua ada, kamu sentiasa boleh detect
kamu punya kerugian dari masa. Dan juga sentiasa lihat cost by weekly. By weekly kan tengok by hari. By weekly penat. So banyak by weekly, tengok cost iklan, tengok sales. Kalau sales dengan iklan tu hampir setara atau lebih kurang macam ni, kekalkanlah. Tapi kalau kita nak improve atau boleh juga. Teman saya nak ubah, nak tutup beberapa iklan yang lain lah. Sebab order sini bukan berpunca daripada sini, bukan punca dari sini, tapi pada carian organik yang lain. So sentiasa tengok, buat calculation. Sebelum buat iklan, cek berapa untung kamu, berapa margin keuntungan kamu. Kalau margin keuntungan saya RM13, 70 sen, well, saya boleh labur sebanyak RM10 untuk iklankan produk lain itu satu hari jual satu, saya tetap ada untung RM3.79. Betul. So pastikan margin anda memberi keuntungan yang tinggi kepada anda berbaloi dengan jumlah iklan yang anda lakukan. Anda jangan expect yang kamu buat iklan satu hari untuk produk ini anda akan mendapat 5 sales, 6 sales. Sebab kita belum study lagi produk itu. Kita kena study. Kalau dia winning produk, it's okay. Kamu boleh upkan iklan anda. Walaupun kamu untung RM3, tapi satu hari jual 10 produk, kamu tetap untung. Jika dia adalah winning produk. Untuk mencari winning produk memakan masa dan juga memakan kos untuk kita study satu persatu setiap produk yang kita jual tu adakah memberi keuntungan. Dengan menggunakan Shopee Ads lah. Saya tidak mau mengajar menggunakan Facebook Ads sekarang ini. Belajar tentang benda ni, keyword Ads dan Shopee Ads. Keyword Ads secara amnya anda membuat keyword carian, kata kunci carian untuk orang membeli. Manakala untuk discovery ads adalah lebih kepada produk yang serupa. Jika orang buka produk ini, jika produk dah sama dengan ini, dia akan keluar iklan. Lebih ada produk yang serupa lah. Dia main ni lah. Sebenarnya ada 3. So anda boleh lihat lebih detail tentang penjelasan saya tentang keyword ads dan discovery ads ini melalui blog yang saya telah buat. Cuma di sini case study saya pada hari ini ingin menjelaskan kepada anda semua, pada semua seller, sentiasa kaji, sentiasa lihat weekly sale anda. Sentiasa lihat weekly sale. Jangan tak tengok langsung. Kerana iklan ni, jika kamu buat bid dia berterusan, duit dia tadi keluar, tapi tak ada sale. So kamu rasa, kamu kena ubah. Kena ubah supaya kamu tidak kerugian. Itulah maksud saya kat sini kepada semua seller. So fahamlah, saya harap semua faham tentang maklumat yang saya berikan ini. Dan sekian terima kasih kepada semua yang menonton YouTube saya ini. Dan saya kerap memberikan tunjuk ajar menggunakan Shopee Ads kerana ini adalah realiti. Anda tidak boleh jual barangan jika orang tidak kenal anda. Bagaimana untuk orang kenal anda? Anda kena buat iklan. Abang, saya boleh buat iklan menggunakan social media, Facebook, Instagram. Itu semua statement itu adalah palsu. Berapa ramai yang tengok rakan-rakan anda juga, bukan orang luar. Kita nak jual ni pada satu Malaysia, bukan pada rakan di Facebook, bukan pada rakan di Instagram, bukan rakan di WhatsApp, tapi satu Malaysia. Untuk jual ni di satu Malaysia, kamu kena buat iklan. Betul? So, mau tak mau, anda kena mahir menggunakan iklan di Shopee Ads ni, Discovery Ads dan juga keyword ads ni. Mahirkan buat benda ini. Fahamkan keyword-keyword yang anda digunakan, terutama untuk inilah keyword ads ni. Untuk Discovery Ads ni saya tak berapa sangat lah. Kamu hanya perlu kurangkan bid dia. Tengok macam mana. Tapi bibit jangan terlalu tinggi sangat. Saya rasa macam ni saya 207 ni standard, akan buat standard. Ini Discovery S kamu standard 207 cukup. Yang ini kamu boleh naik, atau yang ini kamu boleh naik atau turunkan. Kalau ada sale kamu naikkan sikit supaya orang lebih kenal kamu. Kalau tak ada sale, kalau kamu yakin, kamu turunkan sikit, tengok macam mana. Atau kamu tak ada sale, ada dua kemungkinan. Tak ada sale, kamu turunkan sikit. Tapi kamu yakin produk ni produk winning. Atau tak ada sale, kamu naikkan sikit. Sebab kamu yakin
dia boleh pergi produk ini. Tetapi studilah dalam masa, tengok, labur dulu duit untuk dalam 3 hingga 4 hari lah. Tengok macam mana. Kalau 3-4 hari kamu dah naikkan dia punya bid dia, tapi tak ada sale, well, tutup lah. Tutup. Jangan jalankan lagi. So at least kerugian kamu akan kecil lah. Untuk buat iklan ni tak semestinya kita rasa untung. Kita akan rugi. Kadang rugi, kadang untung. Tengoklah, tapi at the end of month kena lihat lah. Ini saya buat by weekly kan. So ada kelas saya rugi. So end of month tengok apa yang kamu dapat. Rugi ke untung ke? Tak seminggu, takkan setiap minggu kamu akan untung. Takkan setiap minggu kamu akan rugi. Betul? Jika kamu pandai mengendalikan keyword ads dan juga discovery ads dengan baik, dah pandai baca budget, saya rasa tak ada masalah untuk kamu untuk kamu memahami benda ni. Betul? So seperti saya jalankan tadi, sentiasa lihat margin keuntungan kamu, sentiasa lihat penggerakan wang kamu, dan sentiasa lihat sama ada kamu rugi atau untung. Dan gunakanlah ini format. Please, saya buat ni khas untuk anda. Gunakan format ini. Anda boleh tambah apa kamu nak. Anda nak tulis jumlah tenaga saya. Jumlah tenaga satu hari RM2. Jumlah penat lah. Artinya kamu boleh masuk ke sini. Untuk kalau kamu nak lah. Dan juga yang paling penting, sentiasa tengok margin untung kamu. Kalau setakat untung RM1-2, jangan buat iklan. Waste your time. Okay. Pastikan untung kamu RM30 ke atas. Macam saya dah mahir sedikit, bukan mahir sangat, RM20, saya tetap boleh mendapat keuntungan RM5.23 sahaja untuk satu barang. Untuk satu barang saja. Tapi ini jualan yang teruk lah. Ini rekod yang teruk. Minggu ni memang teruk lah. Mungkin semua tengah tunggu Aisina kot. Aisina datangnya, kita pump. Masih okey. Okey lah. Okay, terima kasih kepada saya. Hari ini saya telah menjelaskan bagaimana untuk buat case study dan juga format untuk mengira kadar keuntungan anda dan kerugian anda jika anda buat iklan. Iklan wajib kena buat. Jangan kedekut. Selagi anda buat iklan, bila pun kamu tak ada sale, percayalah. Nak bertarung saya berani bertarung dengan anda. Kena buat iklan. Baru akan anda, baru akan ada sale. Dan tak semestinya iklan anda akan berjaya. It's a learning curve. Ada kali anda berjaya, ada kali gagal. Tapi langsung anda tidak mencuba, takut untuk keluar modal, well, dia akan statik di sini saja. Statik sampai di bila. Okeylah, terima kasih. Assalamualaikum, saya dari Abang Ish. Tunggukan video saya akan datang. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe dan tekan loceng. Kerana saya sentiasa akan berikan tips-tips yang menarik berdasarkan kes-kes reality yang berlaku di setiap kedai Shopee saya. Ni kedai Shopee saya yang terbaru so untung tak banyak dah, dia baru beberapa minggu ni. So sentiasa belajar untuk improve. Dan yang paling penting, kita berniaga nak untung, bukan nak rugi. Rugi dulu, untung kemudian. Apakah ilmu untuk menjana kejayaan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.